Kenapa mesti kamu yang tinggalkan aku? Kenapa mesti kamu yang pergi dariku? Kenapa mesti kamu bawa cintaku? Kenapa mesti kamu? Episode 1 di Sebalik Bayu. Roll it. Hey guys, it's me Zai Bayu. Jangan lupa subscribe. Hey guys, it's me Zai Bayu and welcome back to my channel. Kalau kamu baru di sini, nama aku Zai. I'm a singer-songwriter known as Bayu. And nice to meet you semua. Alright, first of all, aku ingin mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan kepada semua yang menonton. So aku mau bagi tahu yang Jumaat ni, 3 days from now, hari ni 27 hari bulan 1 Mei, aku akan release satu lagi lagu from my album Rainforest yang bertajuk Kenapa Mesti Kamu. Di Sebalik Bayu. What is Di Sebalik Bayu? Okay guys, di sebalik Bayu ni ialah Di Sebalik Bayu ni ialah episod yang baru aku buat dalam channel ni yang akan menghuraikan beberapa faktor untuk sebuah lagu yang aku cipta. Okay, yang first ialah the idea ataupun inspirasi aku buat lagu tu. Dan yang kedua ialah the lyrics, macam mana lyrics dia dalam lagu tu. Dan seterusnya lagu itu sendiri. Dan last kali iaitu how I produce them, like the whole recording and the arrangement and everything. So I hope you guys enjoy it. I hope you guys like it. I hope you guys, aku harap guna. Alright, yang pertama, sumber inspirasi ataupun idea. Okay, lagu ni actually aku lama sudah membuat lagu ni yang menceritakan tentang kisah seperti begini. Tapi aku betul-betul rasa macam okay, this is the right time because aku terbaca satu artikel ni di mana suami isteri. Okay, dia punya isteri, aku akan post ke ceritanya di sini. Diorang ni adalah suami isteri. Lepas tu isteri dia pergi kerja and dia guna flight untuk ke tempat kerja tersebut lah. But before dia fly, dia ada send message kepada husband dia yang beritahu dia I love you. Kamu tahu kalau sudah dalam flight, kamu tidak boleh buka handphone ataupun apa semua kan. So mungkin dia send, isteri dia tu send and then dia terus off dan message tu tidak sampai kepada husband dia. Ataupun aku pun confused sama dia suruh sampai ke husband dia belum baca ke ataupun message tu lambat sampai kepada husband dia. Sekali husband dia terbaca message tu, selepas dia tahu apa isteri dia punya kapal yang dorang mau kerja tu terhempas dan meragut nyawa isteri dia. And then baru dia terbaca last message daripada isteri dia, I love you. Last message sebelum dia pergi buat selama-lamanya. And apa yang berlaku pada si suami, aku nak tahu. Kalau aku di tempat tu pun, wow, it's very heavy. Dan setiap hari dia reply kepada nombor telefon isteri dia tu yang sudah pergi. Dia reply I love you too, macam dia cakap macam orang gila. So inspirasi aku di sini ialah kita tidak tahu orang yang kita sayang tu boleh pergi bila-bila masa saja. So hargai sesiapa saja di sekeliling kamu yang menyayangi kamu dan so kita tidak tahu bila-bila masa dia akan pergi selama-lamanya. Overall, that's the whole idea of Kenapa Mesti Kamu. It's a
true story. Sad story. Okay, next kita pergi kepada lirik. How I made the lyric. Okay. Tajuk dia kenapa mesti kamu, dia seolah-olah macam sedih lah kan. Kenapa mesti kamu yang tinggalkan aku. Macam ya, kadang-kadang sebab dia nak tahu bila masa isteri dia tiada, bila masa orang yang kamu sayang tu tiada, kenapa mesti kamu. It's a question and also something like yang bukan kebiasaan kepada dia tu. So aku mulakan dengan kenapa mesti kamu yang tinggalkan aku saat ku merasa bahagia di sisimu. Diorang happy, bahagia. And then kenapa mesti kamu yang tinggalkan aku. Lepas tu di sisimu, bukan salahmu, tapi cuma aku yang belum terbiasa hidup tanpa kamu. Dia tidak salahkan siapa-siapa, tapi dia ni yang menyanyi ni, yang sedang bersedih ni, dia tidak biasa hidup tanpa orang yang dia sayang tu. So dia banyak persoalan yang berlaku di minda dia. And then sampai satu part dia bilang, aku selalu memang suka buat macam lagu betul bersedih. Roll sikit. Kisah lalu berhenti bersedih. Ini macam seolah-olah dia menangis. So sama juga berhenti bersedih. Tapi yang ini dia lebih kepada nangis yang sangat-sangat sedih, yang nanti kamu akan dengar 3 hari lagi. Ku menangis, ku menangis sendirian ditemani kenangan yang indah bersamamu. Sebab dia sudah tiada, yang hanya tinggal hanyalah kenangan dorang bersama-sama. Hanya kamu yang tahu membuat diriku terasa sempurna. So ini especially kepada semua suami isteri, pasangan bercinta, suami isteri lah especially kan. Of course bila kamu hidup bersama dengan someone, kamu saling melengkapi dan rasa macam saling melengkapi. Bila saling melengkapi, kamu terasa sempurna. So that's the lyric. And then the chorus, kenapa mesti kamu yang tinggalkan aku? Kenapa mesti kamu yang pergi dariku? Kenapa mesti kamu membawa cintaku? Kenapa mesti kamu? Kenapa mesti kamu? And then ada satu part tu dia teriak sekuat-kuatnya supaya macam mau express kenapa mesti kamu yang tinggalkan aku. Okay? So kalau kamu mau dengar tu, tunggu 3 hari lagi dari sekarang. Okay? Yang part last kali kenapa mesti kamu tu, dia ada something emotional sikit. Sebab aku nyanyi situ a little bit high pitch. So to try, because I try to express how deep, how sad, how deep, how sad the feeling is. Alright? Yeah. And then masuk kepada, aku kata bukanlah verse ketiga, dia macam juga bridge tapi melodi dia lain. Dia verse ketiga tapi melodi dia lain. So it sounds like it's a bridge. So dia bilang, yang ini aku create my imagination to make the story even better. Dia tidak beritahu pun dalam artikel tu dorang bergaduh ke apakah kan. Tapi pada aku create the story to make it more to make more stories dalam penyampaian lagu aku. Dia seolah-olah sebelum benda tu berlaku, yang the plane crash apa semua, diorang ada sedikit pertelingkahan, diorang bergaduh. Jadi dia bilang, cukuplah semua pertelingkahan kita. Aku tak mahu membuat hatimu terluka. Dari matamu, dari belayanmu, ku tahu kau masih di situ, merinduiku, mencintaiku seperti dulu. Diorang macam, alright, sebelum dia tu pergi, diorang sudah macam ada konflik sedikit. So diorang macam bertekak. Tapi dia bilang, okay, cukuplah, that's it, kita jangan bergaduh. Aku tahu kita masih sayang apa semua begitu kan. But tiba-tiba bila dia pergi kerja, and then that happened. So it's pretty sad.
And then aku repeat balik chorus yang sama. Overall, that's for the lyrics. It's explain most of the stories. Alright, comes to the part of the song. Sorry, the lagu. The lagu. Lagu ini chord dia hanya 3 aja. 3 chord aja. Pertama, D major. Na na na. Jap tune jap. Okay, actually lagu ni 3 chord je rasanya. Yang first adalah D, aku mula dengan D. Na 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 na. Dia pergi kepada F sharp 7. Ya, aku rasa F sharp major 7. Na 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 na. G major. La 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 la. Na 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 na. Lepas tu dia pergi G7. Okay. So dia na 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 G na 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 itu je sampai habis. Okay. Mungkin aku mau tunjuk kamu sikit dia punya tangan. Alright. Lagu dia macam tu aku buat. 3 chord je. 4 lah masuk G. G7 itu. And then sampai habis macam tu. Kau ulang je. But the melody is different. Melody dia macam mana mau cakap apa? Melody dia untuk lagu ni, since the story is so sad, so aku pun rasa macam I try to make very, I try to express the whole stories, the whole lyrics in a suitable melodies yang tidak terlampau happy, tidak terlampau biasa. Dynamic dia banyak lah, more to yang minor, but it's aku ada guna chord minor lah. Aku rasa ada guna chord minor kan. Aku tidak guna chord minor, but the sound is more like dia tak jugalah minor semuanya, tapi dia macam sedih lah, macam punya melancholic orang bilang, aku tak tahu. So untuk lagu ni aku tak boleh explain banyak, aku hanya boleh explain chord dia saja. Sebab kalau aku play satu lagu nanti tunggu hari Jumaat. 1 May 1, 2020. Okay, so that's it for the lagu. It's still a pop. Aku rasa masih pop lagi aku buat. Sebab aku produce dia masih dalam beat pop, mungkin ballad pop. It's mixed. Alright, so the last part is my producing setup. My producing process, recording semualah sekali kan. To be honest with you, kamu nampak mic ni? Okay, aku ada vocal booth di sana. Di sini aku buat sendiri DIY. Sebab my studio is in my bedroom. So, aku malas mau pergi booth sana, and then aku ambil lah mic aku letak sini. Aku record macam ni je, direct ke sini. Alright? Aku direct sini. Dalam ni aku guna Focusrite Scarlett. Aku rasa ini yang twin punya. Benda ni aku tak tahu nama dia apa, tapi aku panggil dia burger. Asal aku rasa macam burger. So aku guna benda ni, dan
ya sebab bilik aku oleh kerana ada banyak sponge, no, like this acoustic treatment lah aku panggil kan, adalah sikit, and then aku punya tilam pun di sini, saya aku tidur sini. So dia tidaklah bergema sangat. Mungkin ada sebab guna iPhone mic iPhone dia ambil noise sangat banyak. So aku guna mic ni for the whole process di sini. Okay? Untuk producing lagu ni aku campurkan aku mix dengan live instruments dan juga my digital instruments. Mostly untuk music dia mostly digital. I made digital. Aku rasa macam mungkin 40% live sebab aku banyak main gitar, electric guitar, dan juga yang selebihnya tu adalah digital. So bila kamu dengar yang part mula intro dia, aku start lagu ni intro dengan electric guitar. So aku nak mau start terus kepada kenapa mesti kamu kan, sebab aku mau macam bagi mood dulu, macam sebab story dia. So apa yang menarik dalam story ni, apa yang menarik dalam intro ni ialah aku tambah ambient sound di airport. Aku tambah ambient sound di airport, right? Sebab situasi yang aku baca daripada artikel tragedi yang berlaku. So, okay. Mesti kamu yang tinggalkan aku. Right? So dia terus start dengan gitar, dia bagi mood dulu, dia bagi stories, dia macam ala-ala cinematic lah juga, tapi in a sound punya perspektif, okay? I don't know what I'm saying, but I hope you guys understand. I hope you guys get it. Okay, so voicing dia, or obviously aku suka craft voices. Kenapa mesti kamu yang tinggalkan aku saat ku merasa. I like to craft the part, and yeah, aku rasa ramai producer yang singer-songwriter, part ni adalah one of, dia boleh jadi stress, dia boleh jadi the best. Sebab part bila kau recording dan voicing, part ni adalah part orang bilang magical touch. Sometimes bila kau sudah siap arrange music dia, akulah sendiri ya, aku rasa macam oh my god, lagu ni macam tak best ya kan. It's, to me it's normal. Wait until you done all the voices and all the vocals arrangement, and then my cat, and then baru kau nampak magical touch dia. Alright, so aku mau kita pergi kepada part yang aku bilang dia panggil kenapa mesti kamu, yang dia express the whole emotion di sana kan, dia di sini tuh. Alright, so part itu wow, dia macam oh my god, ngapa mesti kamu sih. So that's how I think I wanna to explain the stories behind this song. So far aku dah boleh tunjuk banyak, so aku kena tunggu Jumaat ni. Ya, kamu tengah tunggu Jumaat ni. Kenapa mesti kamu 1 Mei 2020.
Okay guys, I think that's it for my first episode of Di Sebalik Bayu. I hope that apa yang aku share dengan kamu mungkin boleh membantu kepada semua yang mungkin membuat lagu ataupun yang hanya mau faham lagu-lagu yang Bayu buat secara lebih detail, secara lebih to know what's behind all the stories. Aku sebenarnya mau buat lagu-lagu yang lain, but I don't know which one. And apa kata kamu, tulis di bawah, komen di bawah lagu mana yang kamu rasa aku patut buat untuk Di Sebalik Bayu next episode 2. Alright, sama ada kamu mau lagu yang terbaru kah, yang coming soon selepas Kenapa Sih Kamu, ataupun kamu mau aku buat episode untuk lagu-lagu aku yang sebelum ni. So thank you guys for watching sampai ke minit ni. Kalau kamu sampai ke minit ni, kamu komen di bawah, I did it. Okay, so aku mau tahu siapa yang tengok sampai blast ni. Memang you guys are awesome. Please comment I did it. Kalau kamu tengok sampai minit ke berapa ni, aku nak tahu berapa minit ni. Thank you again. And selamat berpuasa. And see you guys Jumaat ni. Kenapa Mesti Kamu 1 Mei. Kenapa Mesti Kamu. Jangan lupa. Bye. Love you. Peace out.